Maka dia balik daripada haji saja, maka dia terus menumpukan perhatiannya dengan menuntut ilmu siang dan malam, sehingga dia tidak tidur malam melainkan sedikit saja. Dikatakan bahawa Al-Imam Nawawi dalam tempoh ini tidak tidur dalam masa 2 tahun. Maksudnya tidak berbaring, dalam keadaan tidur berbaring selama hampir 2 tahun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini akan memulakan pengajian yang pertama bagi kitab Syarahan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karangan Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ini kita pilih setelah mana selesai kitab syarahan bagi matan Arba'in An-Nawawiyah menggunakan kitab Al-Jawahir Al-Ulu'iyah. Dan insyaAllah setiap Khamis malam Jumaat kita akan berkumpul untuk membicarakan atau membahaskan tentang kitab Riyadhus Shalihin, karangan kedua yang kita pilih daripada tulisan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Sebelum kita memulakan kitab ini, kita dengar dulu sedikit tentang muallif atau terjemah biografi bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga dengan mengetahui sejarah kehidupan beliau akan menambahkan semangat kepada para penuntut ilmu untuk terus menuntut ilmu, insya-Allah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nama beliau ialah Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri ibni Hasan ibni Husain ibni Muhammad ibni Hizam, Syekhul Imam Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Nawa, salah satu daripada bumi Hauran, pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah. Dan ayah beliau adalah merupakan seorang yang saleh dan memiliki sebuah kedai yang beliau usaha mencari rezeki, memberi makan kepada anak dan isterinya daripada hasil jualan tersebut. Al-Imam An-Nawawi diceritakan oleh ayahnya bahawa satu hari beliau tidur di sisi ayahnya dan ketika itu umurnya mencapai 7 tahun. Umurnya waktu itu 7 tahun. Pada malam 27 Ramadan, di pertengahan malam ayahnya Al-Imam An-Nawawi, pada waktu yang Nawawi kecil ini, terbangun lalu mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, ma hadha ad-daw'u alladhi mala'a ad-dara?" Apakah cahaya yang telah memenuhi bilik ini? Fastayqadha al-ahlu jami'an. Semua ahli keluarga bangun ketika mana Imam Nawawi yang kecil ini menyebutkan kata dia telah melihat cahaya di dalam biliknya penuh. Dan mereka bangun. Qala, kata ayah beliau, "Falam nara kulluna syai'a." Kami tak melihat apa-apa pun. Qala waliduhu, maka ayahnya mengatakan, "Fa'araftu annaha Lailatul Qadri." Maka aku tahu pada malam itu adalah malam Lailatul Qadr. Maka Imam Nawawi mendapatkan Lailatul Qadr pada umurnya 7 tahun. Al-Imam Subki rahimahullah
menyebutkan di dalam Tabaqat, qala syaykhuhu fi tariqah Al-Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, ra'aitu Muhyiddin wa huwa ibnu 10 sinin binawa. Ini diceritakan oleh guru beliau sendiri. Guru beliau iaitu Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, yakni Syekh Tariqah Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, saya telah melihat Muhyiddin ini ketika berumur 10 tahun di Nawa. Wasibyanu yukrihunahu 'ala al-la'ibi ma'ahum. Dan para budak-budak pada waktu tersebut tidak suka bermain dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi nak pergi main dengan mereka, mereka tak mau. Mereka akan lari. Dan dia juga melarikan diri daripada kanak-kanak teman-teman dia tadi. Wa yabki li ikrahihim, dan dia menangis kerana budak-budak tidak suka dengan dia. Maka ketika itu dia akan mula baca Quran, dan fawaqa'a fi qalbi hubbahu wa ja'alahu abuhu fi dukkanin. Maka waktu itulah terbit rasa kasih dalam hati Al-Imam Yasin bin Yusuf Zarkashi. Ini cerita gurunya. Katanya waktu ketika melihat Imam Nawawi kecil umur 10 tahun tadi, maka terbit rasa cinta dalam hatinya kepada Imam Nawawi. Dan ayahnya pula meletakkan Imam Nawawi untuk jaga kedai. Duduk di kedai bersama dengan ayahnya untuk jaga di kedai tersebut. Tetapi ini tidak menyebukkan dia dengan jual beli, melainkan dia hanya menyebukkan diri membaca Al-Quran. Qala fa'ataitu alladhi yuqri'uhu al-Quran fa'awsaytuhu bihi. Wa qultu lahu hadha as-sabiyyu yurja an yakuna huwa a'lama ahli zamanihi wa azhadahum. Dan aku katakan kepada orang yang, lalu aku bawa anak ini Imam Nawawi yang kecil ini, dibawa pergi kepada guru Quran untuk diajarkan Al-Quran, dihafalkan Quran. Dan aku berwasiat kepada guru Quran tadi, kata, ini budak yurja an yakuna a'lama ahli zamani. Budak ini diharapkan akan menjadi orang yang paling alim pada zamannya, wa azhadahum, dan yang paling zuhud pada zamannya, wa yantafi'un nasu bihi, dan orang ramai akan mengambil manfaat dengannya. Ini guru murabbi Imam Zarkashi, Yasin Zarkashi ini syekh murabbi yang telah melihat potensi yang ada pada Al-Imam An-Nawawi pada ketika itu. Maka faqala li, maka orang yang mengajarkan Quran tadi kata kepada Al-Imam Yasin bin Yusuf Zarkashi, amunajjimun anta, kamu tak bohong ke apa ni? Boleh tahu orang ni akan jadi alim, paling zuhud, orang akan ambil manfaat dengannya. Qala faqultu, kata Imam Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, kata, la, dia kata, aku lastu bimunajjim, aku bukan orang yang jadi bomo ataupun boleh melihat ataupun menyangka-nyangka atau meramal-ramal. Innama antaqanillahu bidzalik, Allah yang telah meluncurkan lidahku untuk mengucapkan ucapan tadi. Ini barakah ni telah disebut sejak pada umur 10 tahun. Maka disebutkan kisah ini kepada ayahnya Al-Imam Nawawi. Maka dijaga Imam Nawawi dengan sungguh-sungguh, diberikan kepadanya dengan pendidikan yang bagus, sehingga dia khatam Al-Quran hafalan. Dan waktu itu Al-Imam Nawawi telah baligh pada waktu itu. Sehingga dia baligh, maka diberi perhatian dengan luar biasa oleh ayahnya pada waktu itu. Jadi maksudnya Imam Nawawi, beliau tumbuh permulaannya adalah dengan pandangan mata hati guru murabbinya Al-Imam Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, dan perhatian dari ayahnya yang memberikan sepenuh perhatian dengan keuangan dan seumpamanya untuk pembinaan Al-Imam Nawawi. Maka ibu ayah dan juga para guru perlu ada pandangan yang optimis kepada para murid. Walaupun tidak kita ni murabbi seperti mana Al-Imam Yasin bin Yusuf Zarkashi, tetapi sekurang-kurangnya ada optimis dengan para murid kita agar mereka menjadi orang yang bermanfaat kepada umat pada masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ketika mana Imam Nawawi mencapai umurnya 19 tahun, iaitu pada ketika tahun 649 Hijriah. Maka
ayahnya memindahkan beliau ke Dimashq. Ini umur santri ni. 19 tahun ni umur santri. Memindahkan anaknya Imam Nawawi ni, yakni Yahya, ke Dimashq. Fashtaghala biha idh kanat hina idzin asimatul ilmi wal ulama wa mahwa afidati talabatil ilm. Dan ketika itu Dimashq adalah negeri ilmu, tempat berkumpulnya para ulama dan tempat berhimpunnya para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Ini macam Al-Azhar Al-Sharif, semacam Hadramut sekarang ni. Dan Syria sampai sekarang berterusan dengan negeri yang sedemikian, yakni negeri ilmu. Di Dimashq, Damsyik. Lalu beliau turun dan tinggal di Rawaqiyah. Dan mempelajari tanbih. Tanbih Al-Imam Syirazi dihafal oleh Imam Nawawi selama 4 bulan setengah. Beliau menghafal tanbih, fahafidhahu fi 4 ashhurin wa nisf. 4 bulan setengah beliau menghafal tanbih, matan tanbih. Dan beliau membaca rubu' muhazzab fi tamami sanah. Baca rubu' muhazzab, 1/4 daripada muhazzab tu dibaca dalam masa 1 tahun. Dan beliau membaca dan mensyarahkan dan mensahihkan kalimah ataupun bacaan dan hafalan beliau tadi ala Syekhil Kamal Ishaq ibni Ahmad Al-Maghribi atau Maghribi. Dan Syekh Kamal Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Kemudian beliau berhaji bersama dengan ayahnya. Maksudnya pada ketika sampai mula-mula 4 bulan setengah dihafal tanbih. Kemudian beliau mempelajari pula Majmu' Muhazzab Imam Syirazi. Kedua-dua kitab Imam Syirazi. Maknanya tadris pada waktu ini, kitab yang digunakan sebagai kitab tadris pada zaman ini adalah kitab-kitab Al-Imam Abu Ishaq Al-Syirazi. Jadi penting kita baca sirah perjalanan para ulama dalam pengajian mereka untuk kita tahu bagaimana sistem pengajian pada waktu tersebut, kitab apa yang mereka gunakan. Dan ini penting ditadwin, ditulis kitab-kitab pengajian dan ilmu yang kita telah ambil daripada guru. Kitab ni kita baca daripada sekian bab sampai bab mana, dan berapa lama yang dibaca kitab tersebut, kena ditulis. Ini tadwin ni perlu. Pada tu ilmu kena mula dah tulis sekarang ni. Santri dah kena mula dah tadwin, tulis benda apa yang dia dapatkan, kitab apa yang dia telah baca. Kitab ni diambil masa berapa lama untuk dia khatamkan dengan bacaan. Dan kalau dia hafal, berapa lama dia hafal kitab tersebut. Tulis tarikh mula, tarikh akhir. Nak buat 4 tahun lagi saya akan tanya kitab apa yang dia dah tulis. Dan setelah itu bukan zakat dia membaca dan dia menghafal saja, dia mentasihkan bacaan dan juga kefahaman beliau. Sebaliknya beliau membaca tadi di depan gurunya, Sayyidi Syekh Al-Kamal Ishaq ibn Ahmad Al-Maghribi. Kemudian setelahnya beliau menunaikan haji bersama dengan ayah beliau. Dan dilihat pada waktu tersebut kebijaksanaan. Maksudnya umurnya waktu ni 20 tahun. Umur Imam Nawawi 20 lebih. 20 itu dilihat dah tanda-tanda kebijaksanaan dan kefahaman beliau yang luar biasa. Dan waktu ketika dalam perjalanan beliau banyak jatuh sakit. Jadi tak tahan dengan perjalanan yang panjang. Dan bila dia balik, maka dia balik daripada haji saja, maka dia terus menumpukan perhatiannya dengan menuntut ilmu siang dan malam, sehingga dia tidak tidur malam melainkan sedikit saja. Dikatakan bahawa Al-Imam Nawawi dalam tempoh ini tidak tidur dalam masa 2 tahun. Tidak tidur meletakkan orang panggil apa? Dia punya lambungnya, maksudnya tidak berbaring, dalam keadaan tidur berbaring selama hampir 2 tahun. Dia kata Imam Az-Zahabi radhiyallahu taala anhu, wa duriba bihi al-mathal, sehingga diberi contoh pada waktu tersebut dengan fi ikbabihi ala talabil ilmi lailan wa nahar, sehingga dijadikan contoh utama, maksudnya kepada penuntut ilmu yang tidak berlaku inqita' dalam pengajiannya, tidak terputus dalam pengajian, sungguh-sungguh dengan ilmu siang dan malam. Sehingga kalau diberi contoh pada waktu tersebut, contohnya adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dan beliau mengelakkan tidur
melainkan ketika ghalabah. Wa hajarahu an-naum illa an ghalabatin. Beliau kalau kata tertidur pun, kalau tidur pun tertidur, bukannya tidur, tertidur. Dan kebiasaan waktunya adalah dengan luzumid durus wal kitabah wal mutala'ah. Sama ada dia melazimi dars, pengajian yang dihadir, menulis ataupun mutala'atil kutub. Untuk ilmu macam ni sepatutnya. Masanya dengan ilmu. Dia tak sempat lah nak tengok, nak darah, tak sempat nak tengok apa ni, apa-apa lah. Atau taraddudi ala syuyukh, ataupun dia akan berpindah kepada guru-guru yang waktu itu berada di Dimashq. Hatta innahu idza masya fi at-tariq kana yashtaghilu fi takrari ma yahfazu aw yutali'u ma yahtaju ila mutala'atin. Sehingga dia Al-Imam An-Nawawi ketika berjalan di jalan pun sibuk dengan mengulang hafalan dan sibuk mutala'ah dengan perkara yang perlu dia mutala'ah. Dan ini berterusan selama berapa tahun? 6 sinin. 6 tahun. 6 tahun dalam keadaan tersebut. Kemudian barulah beliau menulis. Dan kemudian barulah beliau memberikan pengajaran pada waktu tersebut dan memberikan nasihat pada waktu itu dengan majlis-majlis mau'izah. Setelah 6 tahun pengajian. Tapi ini tidaklah menghalang untuk penuntut ilmu tadi mencatat ilmu yang telah dia ambil pada waktu sekarang ni, dan kemudian nanti dia akan tengok semula catatan dia tersebut tepat ke tidak. Sekarang ni kalau kita dhabit kitab, mungkin nahwu kita tugang balik lagi. Tapi setelah beberapa tahun kita mengaji nahwu, kita akan tengok balik, oh rupanya ni tulisan saya dulu. Rupanya kita akan betulkan balik dan seumpama. Dan beliau bersama dengan mulazamah tammah dengan ilmu dan muwadhabahnya dengan ilmu tersebut, sangatlah warak dalam keadaan tersebut. Dan menjaga dirinya daripada mengikuti nafsu dan menjaga akhlaknya dan peribadinya daripada bersifat buruk. Dan beliau adalah orang yang sangat arif dengan hadis dan orang yang menguasai aksar funun. Yakni banyak bidang ilmu yang beliau kuasai. Dan beliau juga adalah ra'san fi naqlil mazhab. Seakan-akan Al-Imam An-Nawawi dijadikan oleh Allah untuk menguasai semua ilmu. Jadi beliau menghafal, mutala'ah dan mampu murajaah dengan semua kitab-kitab karangan para ulama. Seolah kitab-kitab fiqh pada ketika tersebut telah dimutala'ah oleh Al-Imam An-Nawawi, melihat dengan dalilnya dan seumpamanya mana yang rajih, mana yang qawi fid dalil, aqwa fid dalil dan seumpamanya. Tamam? Dan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu orang yang sangat bijaksana dan luar biasa kefahamannya dengan mazhab. Dan Al-Imam An-Nawawi berada di madrasah Ar-Rawahiyah. Ada satu madrasah, nama madrasah tadi Madrasah Rawahiyah, sehingga penuntut ilmu mereka datang belajar dengan beliau, dan dalam masa yang sama juga beliau mempelajari ilmu pada setiap hari dengan para guru yang beliau datangi. Hampir 11 pengajian ilmu setiap hari. Kulla yaum. Setiap hari 11 ilmu dipelajari. Bukan hanya dipelajari saja, tetapi syarhan wa tashihan. Syarahan dan dia tasahihkan semula kefahaman dia terhadap kitab-kitab tersebut. 2 pengajian dalam wasit. Ini 11 pengajian tadi bukan maksud dia 11 pengajian tersebut 11 bidang. Dan ini dibahagi kepada mungkin satu kitab tapi 2 pengajian. Dikira 11 pengajian. 2 pengajian pada wasit Al-Imam Al-Ghazali dan 3 pengajian bagi kitab Muhazzab Al-Imam Al-Shirazi. 1 pengajian bagi kitab Al-Jam'u Baina Sahihain Al-Humaidi, dan pengajian yang kelima iaitu pengajian dengan kitab Sahih Muslim. Ini ada dan beberapa pengajian, dan kemudian 1 pengajian bagi Islahul Mantiq Ibni Sikit, dan 1 pengajian bagi kitab Luma' dalam ilmu Nahwu Ibni Jinni, dan 1 pengajian dalam usul fiqh bagi kitab Luma' lil Imam Asy-Syirazi dan Muntaqab karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dan 1 pengajian lagi dalam Asma'ur Rijal, dan 1 pengajian lagi dalam ilmu Usuluddin. Dan kesemuanya tadi beliau ta'liq.
dan meletakkan ta'liq dalam setiap ilmu yang telah beliau pelajari tersebut. Al-Imam An-Nawawi disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, An-Nawawi syaikhul imamul qudwatu al-hafidhu az-zahidul abidul faqihul mujtahidu ar-rabbani syaikhul islami ahsibuhu. Kata beliau, An-Nawawi adalah merupakan syekh, imam, qudwah, hafiz, zahid, abid, faqih, mujtahid, rabbani, syaikhul Islam ahsibuhu. Saya menyangka beliau adalah syaikhul Islam. Sahibut tasanifi allati sarat biha rukban. Dan beliau mempunyai tulisan yang banyak yang semua orang berbondong mendapatkan tulisan beliau dan mengambil manfaat dengan tulisan beliau. Dan antaranya kitab yang kita bacakan ini. Dan beliau terkenal di seluruh negeri pada waktu tersebut. Ibnu Katsir mengatakan, huwal imamul alimul allamah syaikhul mazhab kabirul fuqaha fi zamanih. Kana min az-zahadati wal ibadati wal wara'i wat taharri wal injima' anin nas ala janibin kabirin la yaqdiru alaihi ahadun min al-fuqaha'i ghairihi. Imam allamah syaikhul mazhab kabirul fuqaha pada zaman beliau, dan zuhud beliau dengan ibadah beliau, dengan wara' beliau, dan menjaga beliau daripada perkara-perkara yang syubhat, ini tidak mampu dilakukan oleh seorang pun di kalangan fuqaha pada zaman beliau. Dia yang paling menjaga pada waktu tersebut. Tengok guru dia tadi yang umur 10 tahun, sabda Syekh Yasin bin Yusuf Zarkashi, kata apa? Beliau akan menjadi a'lamun nas. Sayakunu a'lamun nas fi zamanihi wa azhaduhum. Beliau yang paling alim pada zamannya dan yang paling zuhud pada zamannya. Jadi semua. Syekh Rashid Al-Hanafi Ibn Al-Muallim menyebutkan bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak masuk ke spa. Dia tak pernah masuk spa. Masuk spa ni maksudnya untuk nak berehat-rehat, tenang, nak bagi badan jadi orang panggil apa? Jadi segar. Dan masuk tempat yang mandi air panas ni. Tak pernah. Dan beliau hidup dalam keadaan yang sangat sempit. Hidupnya susah. Dan beliau tidak kahwin. Dan beliau ni katanya berpuasa sehingga kulitnya menjadi hijau. Kulit jadi kehijau-hijauan. Kulit Imam Nawawi kerana terlalu kerap berpuasa. Dia orang kalau putih, dia putih kulit dia. Kadang-kadang dia punya urat-urat tadi menjadi hijau. Pernah tengok ada orang macam tu? Pernah. Yang kerana dia terlalu kurus dan juga orang panggil apa? Dia kata pucat dia tu menjadi hijau. Lebih kurang tu lah kulit dia. Hatta ikhdarra jildu. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tidak makan buah-buahan dan timun yang berada di bumi Dimash. Karena beliau bimbang takut nanti makan buah yang demikian. Kerana timun dan seumpamanya ni, buah-buah ni dia akan jadi lembab. Buah-buah pelembab ni dia akan menyebabkan jadi mengantuk. Maka dia kata ini akan membimbangkan aku, akan jadi takut nanti jadi lembapan tadi menyebabkan aku mengantuk. Sampai tahu tu. Tak makan disebabkan takut mengantuk. Dan beliau hanya makan satu hari dan satu malam, satu kali makan saja. Dan beliau hanya minum sekali sahaja ketika sahar, waktu sahur. Ini Al-Imam An-Nawawi, Masya Allah. Al-Imam Ibn Al-Attar, murid Al-Imam An-Nawawi, pernah mengatakan, kallamtuhu fil fakihah. Faqala Dimashq kathiratul awqaf. Al-Imam Ibn Attar pernah mengatakan kepada guru beliau Al-Imam An-Nawawi, aku pernah sembang kepada dia dan aku tanya kepada dia, kenapa Al-Imam Nawawi tak pernah makan buah yang waktu duduk di Dimash, tak pernah makan buah. Maka kata beliau, Dimash kathiratul awqaf. Di negeri Dimash ni ada banyak waqaf. Wa amlakul mahjur alaihim, dan juga milik orang yang kita tidak pasti. Maksudnya dia telah tidak diketahui siapa pemiliknya. Kerana waktu tu diserah kepada kerajaan dan seumpamanya. Jadi waqaf sampai tak tahu. Jadi ada sebahagian orang yang sumpah dengan tanah ni diberi kepada sekian
orang, jadi saya bimbang, kata dia, kalau saya makan, dia kata ini akan menyebabkan menjadi darah daging beliau, dan dia telah makan mungkin hak orang lain yang mungkin dia tidak termasuk daripada apa yang diwakafkan tadi. Maka dia mengelak terus makan buah di Dimash. Dia tak makan terus. Dan beliau ni orang yang kulitnya putih kemerah-merahan. Asmar. Asmaril laun maksudnya putih kemerah-merahan. Kasal lihyah, janggutnya tebal. Nah, dan beliau orang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Rab'atan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi muhiban. Sangat haibah. Orangnya tidak kurus, orang dia tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi penuh dengan haibah. Muhiban, maksudnya ditakuti. Kalau orang tengok dia, orang jadi gerun. Dan tidak pernah dilihat Al-Imam Nawawi berjidal dengan siapa pun, dan dia tidak suka dengan jidal, tak suka dengan perdebatan. Jadi penerangan saja diterangkan. Dan apa ni, kalau orang datang untuk berjidal dengan beliau, beliau akan jadi i'rad anhum, berpaling daripada mereka, dan dilihat pada wajah beliau ketidaksukaan beliau terhadap jidal. Dia sangat tidak suka dengan perdebatan. Dan Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang sangat bertakwa seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, qana'ah, wara' dan muraqabah lillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, menjaga muraqabahnya dengan Allah Ta'ala pada keadaan diam ataupun ketika di depan orang ramai, dan meninggalkan ru'unatin nafs, keinginan-keinginan nafsu. Ya, apa dia keinginan-keinginan nafsu? Pakaian yang cantik, beliau tinggalkan. Makalit tayyib, makanan yang sedap-sedap, beliau tidak makan. Tajammul fi hay'ah, cantik pada munsak, maksudnya nasq. Jadi kalau pakai kain warna ni, baju kena warna ni, tak, dia tak kira tu. Beliau la yubali. Ini orang yang tidak kisah. Sebab tu katanya dalam satu riwayat disebutkan bahawa di kopiah Al-Imam Nawawi, serbannya kecil saja. Imam Nawawi serbannya kecil. Nah, dan ekor serbannya pula macam ekor apa ni, musang tu. Katanya dia pakai serban bulu. Ada satu riwayat sebut, kata dia pakai macam ni, macam bulu-bulu ni, tapi ni yang daripada Afghanistan lah. Hak ni dia pakai, dia macam bulu-bulu sikit, dan kemudian ada ekor belakang, macam ekor musang. Mereka kata macam tu. Ada satu kitab yang saya pernah baca. Nah, dan kemudian katanya dilihat di atas serban dia, pernah dilihat ada hama. Hama duduk jalan. Ada. Dan dia tak pernah buang. Tu. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan makanan beliau hanyalah roti kerah dengan idam ataupun sedikit saja daripada pencicah. Apa-apalah, garam ke ataupun minyak ke, macam tu je makanannya. Boleh. Ni apa ni, dia kata walibasuhu thawbun qam wa sukhtiyanah latifah. Sukhtiyanah ni kata saya ni pakaian yang apa ni, kopiah ni. Macam tu. Kalau tak salah. Tak ada gambar, tak ada. Baik. Baik. Dan itu untuk diri beliau. Tetapi dalam bab fatwa, beliau mengambil jalan pertengahan. Contohnya beliau ta'liqkan hadis Sayyidatina Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai halwa wal asal. Halwa ialah makanan yang manisan yang dibakar dengan api. Panggil halwa. Kalau ada hamzah maksudnya yang dibakar dengan api. Kalau halwa tak ada hamzah maka tu adalah seperti asal. Jadi ada dua beza, halwa dengan halwa. Halwa yang dibakar dengan api, halwa yang biasanya mungkin tidak dibakar dengan api ataupun lebih umum. Antaranya asal, contohnya madu dan seumpamanya. Maka kata Imam Nawawi, fihi jawazu akli lazizil at'imati wat tayyibat min ar-rizqi. Ni dia sebut macam tu. Ya, dia kata pada pandangan ini maksudnya harus untuk kita makan makanan yang sedap-sedap. Dan boleh memilih makanan-makanan yang lazat daripada rezeki, tidak masalah. Dan ini tidaklah menafikan zuhud, kata beliau, wa anna zalika la yunafi az-zuhda wal muraqabata.
la siyama idza hasalat ittifaqan. Nah, dia kata ni, tengok. Dalam fatwa ataupun dalam tulisan beliau ketika dia mensyarahkan hadis ni, kata beliau harus untuk makan dengan demikian. Kerana Nabi SAW yuhibbul halwa wal asal. Maka apa istidlal daripada hadis ni? Istinbat daripada hadis ni, harus makan makanan yang lazat. Dia tak fatwa dengan waraknya beliau. Dia tak makan. Faham tak? Tapi bila dia menulis, dia tak kata, walaupun begitu, lebih waraknya adalah tidak makan untuk nak beritahu tentang diri dia. Tak? Dia tak akan beritahu itu. Dia beritahu yang diperlukan oleh umat. Warak adalah haknya kamu. Lepas tu satu kesilapan ketika mana seorang guru, dia bersifat warak, dan hukum warak tadi dituntut untuk orang lain juga melaksanakan macam dia buat. Tak kena macam tu. Selagi mana hukumnya harus, tak ada masalah pun untuk diamalkan kepada masyarakat, dan jangan dipandang rendah. Ketika tu kamu ada takabur. Faham tak? Ketika kamu ada warak dengan sesuatu, tiba-tiba kamu melihat ada orang tidak mengamalkan seperti mana sikap warak yang kamu amalkan, kamu menganggap bahawa dia tidak warak. Tak kena. Tengok Imam Nawawi kata apa? Kalau orang tu makan makanan, harus makan makanan yang sedap. Baik, kalau orang tu makan makanan yang sedap-sedap, adakah tu menafikan zuhud? La, hadza la yunafi az-zuhda wal muraqabah. Tengok Imam Nawawi jawab. Jadi maknanya dia nak ajak kepada kita semua, walaupun dalam kehidupan Imam Nawawi tak makan buah di Dimashq. Imam Nawawi tak makan makanan sedap. Yang dia makan hanya half ataupun qita'ah khubz, dengan hanya roti kerah saja yang dia makan. Jalf, no? Jalful khubz. Jalaf maksudnya kerah, roti kerah. Tapi beliau tidak menafikan kalau orang dimakan sedap, bahawa itu tidak menafikan zuhud. Jadi kena beza antara fatwa dengan apa yang kamu amalkan. Dan ini adalah salah satu adab yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi. Tamam? Jadi kalau kamu beramal dengan benda tadi, jangan kamu nilai dengan orang lain. Contohnya, kita baca Imam Nawawi tadi. Ini tarik bacaan. Saya bagi tahu kepada para santri, khususnya untuk dengar dan ambil perhatian betul-betul dengan bahasan kita ni. Contohnya, ada orang kadang dia tengok guru dia pakai macam tu. Nah, kemudian dianggap kata yang tidak sama dengan gurunya berpakaian, maka tidak seperti gurunya. Faham tak? Jadi gurunya warak, pakai pakaian yang biasa saja. Nah, kemudian dia kata, yang ni bawa warak. Jadi kalau pakai elok-elok macam ni tak zuhud. Imam Nawawi pakaiannya sangat biasa, tapi beliau tidak menghalang untuk zina pada orang lain, dan dia tidak menafikan bahawa perkara tadi adalah sebagai menafikan zuhud. Ini fik. Tengok macam mana faqih dan sufi beramal dengan nas. Kita kena macam tu. Ini tidak apa ni, kita tengok dekat diri kita, kita nilai kat orang lain. Kita nak warak dengan urusan tadi, kita paksa orang untuk warak macam kita warak. Nah, tak boleh macam tu. Nah, ada benda yang bila diharuskan daripada sudut syarak, maka tak perlu kamu nak memaksa orang lain untuk mengikuti kewarakan kamu dengan hukum tadi. Boleh? Kalau kamu nak meniru orang tadi, silakan, tidak ada masalah, tapi jangan menyalahkan orang yang lain. Ada tarik tafkir yang salah kadang-kadang pada sebahagian penuntut ilmu, ketika mana dia menilai warak dengan satu sudut dan dia menafikan kepada orang lain dengan warak yang dia fahami. Ini kesilapan. Kesilapan besar tu. Boleh? Jadi kalau dia baca pula nas yang lain, nanti dia akan jadi bertentang. Contohnya Al-Imam Abu Hasan Syadzili naik kuda mahal. Dia macam mana pula ni? Imam Nawawi jalan kaki contohnya. Nak kata apa? Rasulullah pernah naik kuda yang mahal, dan Rasulullah pernah naik kuda yang himar. Bukan kuda, himar. Keldai. Macam mana nak kata? Sebab tu, i'tidal ataupun qasd dalam fatwa itu adalah dituntut. Dan ini tidak akan diperolehi melainkan daripada perguruan, pengajian. Nah, itu. Dan Al-Imam Al-Attar rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa syaiqi wa qudwati al-imam zu tasanifil mufidah wal muallafatil hamidah wahidu dahrihi wa faridu asrih sawamul qawwamul zahidu fid dunya raghibu fil akhirah sahibul akhlaqir radiyah wal mahasinus saniyah.
العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته له الكرامات الطامحة والمكرمات الواضحة. Itu dia. Orang kata anak murid puji memanglah. Dan anak murid puji tok guru, tulis semualah. Tak, bukan hanya anak murid saja. Sehingga beliau kata apa? Muttafaqun ala ilmihi wa imamatihi wa jalalatihi. Surah ittifaq pada waktu tersebut oleh para ulama sezaman dengan beliau bahawa beliau alim. La yubali al-juhal. Orang jahil kalau dia nafikan ilmu seseorang, tidak perlu apa pun. Tak ada perlu pun kepada penafian seorang jahil kepada seorang alim. Orang jahil pergi nafi kata ini bukan alim pun. Kamu siapa nak nafikan? Kamu ada keilmuan sampai kamu boleh untuk nak menentukan had ilmu seseorang tadi? Tak. Jadi la naltafitu ila juhal. Tak perlu memandang kepada si jahil. Cukup kalau guru kita bagi kepada kita dengan izin, dan guru kita telah mengetahui tentang keilmuan muridnya tersebut, lalu diizinkan dengan sesuatu, bermakna itu adalah lebih berharga daripada dunia dan isinya, daripada pandangan-pandangan sesiapa pun pada waktu tersebut. Dan diceritakan kana tu'assiru anhu karamat wa ahwan. Imam Nawawi ini karamat dan halnya luar biasa. Wa kana sahiba firasah, dan beliau adalah sahib firasah. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Syamsuddin Ibn Naqib, mudarris Syamiyah, qala li Syekh Muhyiddin An-Nawawi, wa ma indana salis. Ma indana salis, dia kata. Waktu itu tak ada orang lain, kami dua orang je waktu tu. Siapa dia? Syamsuddin Ibn Naqib, mudarris di Syamiyah, madrasah Syamiyah. Jadi dia duduk dengan qala li Syekh Muhyiddin An-Nawawi, wa ma indana salis. Tak ada tiga orang. Dua orang kami je waktu tu duduk dia tengah bersembang. Wa qad qara'tu nisbatan bih wa ana murahiq. Anta mudarris bisyamiyah ya qadi Syamsuddin. Ai satusbihu mudarrisan wa qadiyan. Tengok. Dia kata waktu duduk baca ni, dia kata aku telah membaca nisbut tanbih wa ana murahiq. Aku budak lagi waktu tu. Waktu duduk baca kitab tanbih dengan Imam Nawawi tu, aku masih budak lagi. Sinul murahik maksudnya masih budak-budak lagi lah. Baru apa ni yang panggil apa, baru balik macam tu lah. Belasan tahun lebih kurang. Maka kata Imam Nawawi, anta mudarris Syamiyah. Kamu nanti akan jadi guru di Syamiyah. Ya Qadi Syamsuddin. Ya Qadi Syamsuddin. Wahai Qadi Syamsuddin, kamu akan jadi qadi nanti. Sudah. Sungguh. Al-Imam setelah itu menjadi mudarris dan menjadi qadi setelah. Seperti yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Waqad waliya fi ma ba'du, yani Ibnu Naqib qada'a Himsa. Jadi qadi di Hims dan menjadi qadi Qudah di Tarablus. Ketua qadi di Tarablus waktu itu. Dan kemudian jadi qadi pula, qadi Qudah di Halab. Kemudian dia balik semula dan mengajar di Syamiyah selepas itu. Seperti yang Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi ini orang yang kurang gelak. Beliau kana qalilad dhahki. Beliau kurang gelak. Adiman la'ibi, kurang main. Bahkan beliau ni orang yang jid, bersungguh-sungguh. Kalau dia mengucap yang benar, dia akan bercakap dengan sungguh-sungguh. Tamam? Dan dia tidak bimbang pun dengan celaan orang-orang yang mencela. Kebenaran sampaikan. Mencela biasa. Kena cela, kena maki, kena apa semua kali. Ada sya'nul ulama misal al-Imam An-Nawawi. Kalau cakap kita tak ada apa lah. Kalau orang cela, kalau orang maki tu biasa lah. Jadi kalau cepat koyak, jangan berumah di tepi pantai. Apa dia? Kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga, lautan dalam jangan diduga. Apa dia lagi? Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi maksudnya, kalau kata nak berada di medan, maka kena bersedia. Jadi kalau orang nak kata ke, orang nak apa semua kali, nasya'nuhum. Tu kerja mereka,
Ada orang macam tu kerja dia. Kerja dia apa dia? Kerja dia kata ke orang. Itu ya. Dan kerja dia tak ada kerja. Jadi kita kata kalau kita layan, maka kita akan letih. Jadi kita buat apa? Kita tumpu dengan kerja kita. Itu aja. Mengaji. Ni 4 tahun. Santri baru. Setahun lagi. Santri lama. 4 tahun lagi. Untuk sambung ke takhasus kalau nak sambung. Banyak lagi perjalanan. Umur masih muda lagi. Kahwin pun tak lagi. Kalau kahwin pun jangan berhenti. Ni kahwin-kahwin berhenti. Kahwin-kahwinnya terus jadi futur. Dia kalau nak kahwin dia pulun ingat cari ubat kuat. Tapi kalau kata waktu dah mengaji tak nak cari pula ubat kuat. Mati pucuk pula waktu mengaji. Jadi dia nak kahwin, dia nak dengan ubat kuat. Tapi untuk pengajian, dia sanggup mati pucuk. Faham makna dia? Jadi apa ni? Untuk ilmu, kena kuat semua keadaan. Tu betul. Bukan kuat nafsu tu, tak. Kuat dalam pengajian tu. Qalilul dhahik. Tamam? Dan kemudian Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan mempunyai sifat alim nasih yang sempurna, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tamam? Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang kata, kenapa ustaz tak tegak pun hak yang benda-benda hak yang tok ni, konsert Coldplay pun semua tu awak tak tegak. Kenapa yang bila Ashabul Kahfi je dan nak bawa keluar pandangan? Konsert Coldplay tak payah habaq. Hak tu orang yang bodoh pun tahu kata hak tu tak boleh. Jadi hak tu tak perlu kepada fatwa pun sebenarnya. Tak perlu fatwa daripada mufti pun. Kalau mufti tak payah keluar fatwa sebab tu. Kalau kata kita lagi tak payah cakap tu, maksudnya benda ma'ruf. Benda tu benda maksiat. Selesai. Faham? Tapi ketika mana benda yang tashbih, benda yang menjadi syabah di antara umat, dituduh kafir dengan sebab satu ucapan yang ihtimal padanya, yang kita tidak boleh untuk mengkafirkan orang, maka diterangkan yang tu. Jadi umat ni kadang dia tak boleh nak beza antara benda yang sepatutnya diterangkan dengan benda yang tak sepatutnya dia sebutkan. Dan kemudian dikata bahawa para guru tidak menegur dengan perkara tersebut. Ajaib kita. Kita tak tulis pun, semua benda kita nak kena tulis. Ni kita baca burdah, angkat tangan doa, ya Allah ampunkan umat Nabi SAW. Ya Allah ampunkan umat Nabi, tutup aib umat Nabi, angkat darjat umat Nabi SAW. Itu macam mana? Dia ingat amar ma'ruf nahi mungkar ni mesti dengan amar ma'ruf nahi mungkar mesti cakap dengan mulut saja. Dia tak baca kalam ulama yang sebut kata ada di kalangan orang-orang yang soleh, bukan saya, bukan kita. Orang-orang soleh yang mereka ni tidak mengucapkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi dengan lidah mereka, tapi dengan hati mereka. Dan itu aqwa syai', iaitu meminta dengan Allah dengan hatinya agar diubah kemungkaran tadi, menyerahkan kepada sahib, kepada pemilik segala sesuatu. Faham? Itu baca dalam arba'in. Dalam arba'in pun ada cerita dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Bi yadihi, bi lisanihi, bi qalbihi. Dhalika adhafu al-iman. Dhalika adhafu al-iman tu khilaf ulama. Zalika tu kembali ke mana? Para ulama kata zalika tu ad-dha'af tadi kembali kepada yad. Hak tu yang paling lemah sekali. Bukan hati. Hati aqwa syai'. Paling kuat hati. Lepas tu arif billah mengubah dengan hati. Arif billah mengubah dengan hati. Itu yang kadang sebahagian orang salah faham dalam masalah tadi. Kata kita buat keluar masalah Masihi sama dengan Nasara contohlah kan. Ada seorang hamba Allah Ta'ala pergi tulis pula. Dia kata ni kesilapan. Yang pertama fatwa Jordan, katanya lah fatwa Jordan itu telah bercanggah dengan mazhab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Katanya. Dan dia nakalkan kata, Saifullah gelak lah sebab dia dengar jawapan lah. Dalam kereta tadi. Ada hamba Allah Ta'ala ni tulis. Dia tulis kata fatwa ni tak kena yang dikeluarkan kata Nasara sama dengan Masihi maknanya, walaupun tidak itlak dalam Al-Quran.
Kerana tidak semestinya disebut dalam Al-Quran nafas tadi, tapi sebenarnya bahasa dia sama. Lepas tu kita sebut dalam fatwa tadi, disebutkan oleh umana fatwa daripada Jordan. Mereka nakalkan kata yang pernah menyebutkan perkataan Masihi, iaitu dengan makna Nasara, ialah Qafal Syashi. Kemudian Al-Imam Subki pernah nukilkan daripada kitabnya. Lepas tu Uyunul Amba lah, apa semua sekali tu kitab-kitab lurah bahasa Arab kan. Dia sebutkan kata Masihi tadi dengan makna Nasara. Tadi semua kitab-kitab yang tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kerana kitab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah Nihayah dengan Minhaj, Tuhfatul Muhtaj dan sebagainya. Saya rasa nak tergelak. Ni kita bincang apa ni? Yang bincang tadi masalah lurah. Santri dengar awal-awal dah gelak dah. Macam mana orang yang macam ni tak boleh faham masalah tu? Dia bukan bincang masalah fiqh. Nasara dengan Masihi bukan bincang tentang Tuhfatul Muhtaj. Ni apa ni? Nak tulis, bagi reti. Kata Maulana Syekh Ahmad, "Idza lam ta'rif, mayyiz." Kalau tak reti, bezakan. Masalah apa duk bincang ni? Orang bincang masalah lain, yang kamu pergi melalut ke laut ni sampai ke laut dalam ni apa pasal? Ya? Mengaikan tukar jadilah. Tapi kalau Nabi tangkap ikan jerung apa pasal? Kona sampai ke jauh, sampai kata kitab muktamad dalam mazhabnya apa semua ni. Mazhab apa ni? Orang bincang lurah. Astagfirullah. Tepuk dia dah. Ha? Tu pun share, tak tahan tu. Ini pandangan yang paling ampuh setakat ni. Kita macam-macam nak tergelak tengok. Ni ampuh kepada juhala je lah. Orang peminat-peminat dia je. Bila baca tu, wih, ampuh gila. Maknanya apa dia? Seampuh tu je lah. Malah kita nak jawab, nak tulis. Tak lah, nak tulis dah. Tua-tua ni. Nak tulis. Kita tergelak lah tengok tu. Lepas tu kita angkat tangan untuk doa. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur. Ini ustur jahlahum. Nah, wasturhum tahta al-ard. Nah. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah. Masalah khilaf bahasa masuk sampai ke kufur. Aduh, letih lah kalau gitu. Baik. Banyak lagi ni contoh ni. Masmu'at Imam Nawawi. Allah. Nah, madaris yang Imam Nawawi mengajar. Ni tak baca lagi ni. Riyadhus Shalihin. Ini baru muqaddimah Riyadhus Shalihin. Kemudian apa ni, adab-adab yang beliau sebut dalam majmu' apa semua kali ni, muallafat Imam Nawawi dalam ilmu fiqh apa dia, dalam ilmu hadis dengan mustalah apa dia, dalam tarajim dan lughah dan seumpama. Dan seorang hamba Allah Taala kata dekat saya, dia tulis kat dalam Facebook, apa ni, kata ni saya tak pernah dengar mengajak fiqh pun, dia kata. Tulis dalam Facebook, dia kata tak pernah dengar mengajak fiqh pun, kata ni try mengajak tengok, nak kami nak dengar tengok. Nak jahil. Tak apalah. Dia orang macam baru keluar gua, tak tengok alam. Tulis Google ya, boleh tulis Google tu, jumpa insya-Allah. Ni mungkin umur dia 300 tahun kot. Dia baru keluar tu. Nah. Dia cakap apa ni, kita sebut semalam waktu mengaji fiqh, mengaji tauhid apa ni, tasawuf semalam kan, kalau ni kena alim, kena mutabahir, kena erti ilmu syariah, kena taufiq semua sekali. Dia tahu. Try mengajak fiqh, tengok kata kami tak pernah dengar lagi mengajak fiqh ni. Mai zawiyah. Dia ingat saya nak mengajak, semua saya nak buat live. Nah, mai zawiyah. Mai dengar kita mengajak fiqh macam mana di zawiyah. Tu. Ajaibnya orang ni ain suqt. Nah, tubdi masawiyah. Mata benci ni dia akan tengok semua, dia nak cari kesalahan. Sampailah sekali dia tak tahu nak kata apa. Dia pergi kono bab pengajian orang. Dia ni mengajak kita apa? Nah. Jadi kita pun heran, ni dia penyakit apa ni? Penyakit apa yang ada dalam umat ni sekarang ni? Ni kalau hak tu yang menulis tadi guru, penyakit ni. Anak-anak murid dia penyakit nanti. Kalau yang tulis tu guru, orang yang mengaji juga, masalah anak murid dia nanti. Anak murid dia akan mewarisi sifat dia pada waktu tersebut. Sifat dia apa dia? Sifat dia bukan ahli yang inginkan kebaikan kepada umat. Kita tak mahu. Santri jangan macam tu. Nah.
Sebab tu Alhamdulillah santri tidak ada Facebook. Kalau ada Facebook, lagi dia akan suruh pula anak-anak murid dia, okey, kita ada 26 orang, ayo serang. 26 nama akan keluar lagi. Tulis habis semua, syekh dia siapa. Tak perlu pun. Nah, tak perlu diperkenalkan pun. Dan tak perlu pun diangkat-angkat pun. Kalau orang tadi nak diangkat Allah, dia diangkat oleh Allah. Kalau orang tu nak dijatuhkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah. Tak perlu kamu nak angkat diri kamu lebih-lebih. Dan tak perlu nak sebut pun lebih-lebih tentang diri kamu. Nah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pukul 9 dah. InsyaAllah minggu depan kita akan baca Riyadhus Salihin. Yang ni kita baca mukadimah. Tu pun mukadimah tak habis lagi. Mukadimah tak habis lagi tu. Tu baru sikit cerita pasal Imam Nawawi dan sebahagian kisah yang mungkin ada sebahagian tidak pernah dengar tentang Imam Nawawi didengar pada malam ini dan diambil faedahnya pada malam ini untuk bagi himmah kepada kita dan untuk terus mengaji. Dan untuk membezakan kita dengan a'immah dulu. Dan bila kita baca kitab Imam Nawawi, kita akan baca dengan ain ta'zim. Sebab itu penting mendengar dan membaca kisah hidup penulis kitab tersebut. Karena setelahnya kita akan main ta'zim dalam hati. Kalau saya baca terus mukaddimah syarah, seolah-olah berpada dengan syarahan-syarahan sebelum ni, yang mungkin ada orang sebagian tak pernah dengar pun bahasa Imam Nawawi, dan dia akan rasa biasa. Tapi bila didengar tentang kisah Imam Nawawi, macam mana beliau belajar, macam mana beliau beradab dengan gurunya, baca ilmu apa yang telah beliau pelajari dan seumpamanya, maka ketika baca tu dia akan keluar dengan perasaan. Lepas tu benda ni perlu dihadirkan dengan membanyakkan bacaan tentang orang soleh. Lepas tu satu hari jangan tinggal untuk kita baca kisah orang soleh. Di sini ni banyak kitab. Sehari-hari buka kitab. Buka kitab baca, tengok. Baca mukaddimah, tengok orang soleh ni siapa orang dia. Pengarang ni siapa orang dia. Untuk kita kasih, meniru perjalanannya. Nah, moga-moga jadi seperti dia. Amin ya rabbal alamin. Ni tak baca lagi Minanul Kubra 2 jilid. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Kalau baca itu dan Maulana Syekh Ahmad suruh baca. InsyaAllah dia akan dibaca nanti peringkat terkhusus. Terkhusus akan baca Minan. Lah tak boleh baca Minan lagi. Terkhusus akan baca Minan. Tak boleh baca terkhusus. Baca Minan waktu tu kita tahu. Kita ni orang ke, kita ni binatang. Kalau banding dengan mereka, masih lagi binatang lagi. Hayawan lagi. Natik tak masuk lagi. Bukan hayawan natik, hayawan baru. Natik tak lagi. Jadi kita dengan kebau lebih kurang, nak nampak. Tak ada apa-apa sebenarnya kita. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur, kita akan baca insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.